Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama lagi kita dalam satu lagi episod untuk Sembang Laravel. Hari ini kita akan memperkenalkan tentang routes, ataupun dalam bahasa lain dia actually kita boleh panggil dia sebagai jalur ke ataupun jalan je untuk kepada satu destinasi. Dalam hal kita sekarang adalah untuk macam mana kita nak buka daripada satu URL yang kita bagi kepada user ataupun user masuk dalam sistem, macam mana dia bergerak dalam Laravel. So sebelum kita pergi lebih jauh, kita buka balik kita punya program. So kat sini aku akan buka web.php. Actually kalau korang terlupa dekat mana routes ni berada, dia berada dekat luar je sebenarnya, dalam roots of the program ataupun roots document, dalam directory routes. Dalam tu ada orang panggil roots, ada orang panggil routes. Aku panggil routes, korang nak panggil apa ikut korang. So dalam tu akan ada 4 file, iaitu API, channels, console dengan web. Dan hari ni actually dia lebih kurang sama je, tapi dari tujuan yang berlainan, iaitu API lebih kepada API macam nak connect between mobile apps dan sebagainya. Channels dia lebih kepada broadcasting. Console lebih kepada untuk kegunaan konsol yang kita dah terangkan dahulu. Dan juga web yang hari ini kita akan terangkan, iaitu web ni basically yang melalui browser lah, senang kata. Secara asasnya, senang ceritanya, bila orang masuk daripada browser, sebenarnya kita akan guna web ataupun API. Tetap ada sedikit perbezaan, tapi tak apa, hari ini kita nak ambil yang basic dahulu. So kita buka webs.php. Jadi dia akan, kalau kita nampak kat sini, akan ada penerangan sikit, sekian-sekian. Kalau korang nak baca-baca, so aku nak ringkaskan, aku delete komen kat atas tu. So kalau kita tengok kat sini, dia akan panggil satu kelas routes. Ni kegunaan kalau dalam PHP Storm, ni senang dia, kita highlight dia terus keluar detail lah kat situ. So kat situ kita ada satu panggil class routes yang di extend menggunakan facade. Facade ni dalam Laravel dia adalah sebagai satu masking ataupun satu fronting kat depan yang boleh kita panggil kelas-kelas yang lain. Tapi tak apa, yang tu kita akan terangkan lain kali lah. So dia akan panggil satu function iaitu get. Kalau kita tengok dekat get kat sini, the first parameter dia ialah URI itu sendiri. URI dalam bahasa, actually URI itu URL, tapi ada segmen-segmen dia sendiri lah. Kalau dalam bahasa yang paling mudah tu, kalau korang nak tak mau belit-belit sangat, tak nak pening-pening sangat, korang anggap ialah URI itu ialah URL, lagi senang. Tapi dia akan ada perbezaan sikit lah nanti, tak apa, slow. So second parameter atau parameter yang kedua adalah dia boleh menerima antara array, string ataupun callback function, ataupun dalam kes kita ni, kalau dalam contoh yang dia telah diberikan ialah callback function, iaitu closure. Dia akan create satu anonymous function, lepas tu dia akan return view welcome. Kan kes ni apa yang maksud dia kat situ, apabila satu request kepada sistem, kepada server, atau macam contohnya Nginx atau Apache, dia akan masuk melalui get. Okay, kalau get ni maksud dia dalam kita punya HTTP request, dia ada beberapa request yang dia boleh handle, seperti get, post, delete, put, patch dan sebagainya. Tetapi basically kalau dalam HTML, kalau dulu punya browser, actually dia boleh support dua je, get and post, dua tu je. Tetapi lepas tu somehow bila yang dia dah modern ni, dia dah mula menyokong untuk put, patch dan sebagainya. So lebih senang kerja lah. So basically dalam Laravel dia akan support semua sekali tu, yang macam aku cakap tadi, get, put, pull, patch, delete dan sebagainya tu. So apa yang berlaku kat sini, apabila seseorang user masuk kepada korang punya sistem melalui slash tu, maksudnya kalau macam contohnya domain korang, macam aku tadi menggunakan domain www.myrecipe.local. So my-recipe.local ni, belakang dia actually ada slash kat belakang tu, sebagai maksudnya dia akan masuk root punya directory. Dia tak ada apa-apa kat belakang. So bila dia slash dia kat belakang, apa yang berlaku, Laravel dia akan baca daripada file routes ni, dia akan check, okay, kau masuk daripada slash, kalau slash sila jalankan benda ni. Itu cara routes sebenarnya. So actually kalau dalam, dia ada perbezaan di antara, contohnya between antara framework yang ada,
macam Laravel, actually kau kena bagi tahu slash panggil function apa. Kalau slash scan panggil apa. Kalau contohnya slash users slash edit kan, contohnya kan, dan panggil function apa. Tetapi ada certain framework dia akan menggunakan method macam semacam assumption lah. Walaupun dia ada dia punya format tu sendiri, tapi dia tak ada file routes ni, routing punya file ni dia tak ada. So dia akan berdasarkan apa yang orang tu masuk melalui URL, dia akan terus detect okay, kau nak masuk macam mana sebenarnya. Dia ada pro and cons dekat situ. Antara pro, kalau kau di assumption, maksudnya kau tak perlu nak buat file routes ni. Tetapi ada baiknya kalau kau guna routing file adalah, walaupun kau boleh gunakan method dia semacam, actually dia encapsulation lah kalau dalam OOP punya method tu. So maksudnya dia punya user dia, walaupun URL tu adalah mengatakan slash users slash show ataupun edit ke dan sebagainya, dia tak semestinya merujuk kepada satu function yang dimaksudkan tu. Mungkin kau ada function yang baru ataupun function yang version baru kan, terutamanya bila kau melibatkan API. So kadang-kadang API ni kita akan ada controller yang berlainan mengikut version. So version 1.0 ada controller dia sendiri, 2.0 ada controller dia sendiri. So walaupun dekat dalam URL, kat URL tu nampak macam sama, tapi actually kau boleh redirectkan dia. Mungkin yang scan ni kau nak gunakan version 1, yang scan ni URL pula, ataupun ada certain part mungkin berdasarkan IP ke ataupun sebagainya, kau nak gunakan version yang kedua, boleh, tak ada masalah. So dekat situ ada perbezaan bagaimana satu-satu framework tu berbeza antara satu sama lain. So untuk Laravel kau kena bagi tahu. Walaupun kalau kita tengok actually kalau siapa yang pernah guna Laravel yang lama, dia panggil sebagai implicit controller ataupun implicit routing, aku tak ingat, aku dah lupa. So kau tak perlu tulis pun dalam routes ni, tapi kau tak perlu nak nyatakan setiap satu tu, tapi nanti dia akan baca directly kepada kau punya nama function. Tapi ada syarat dia lah. Contohnya instead of kau letak index nama function tu, dia akan kau kena letak get index. Kalau tu macam contohnya post insert, lepas tu put update, macam tu nama function tu kau tak boleh letak sebagai update saja. So kat situ dia ada pro and cons, tapi disebabkan yang tu code tu actually dia ambil daripada framework yang lain, dia tiru idea tu dan mendapat beberapa kritikan mengatakan tak perlu nak buat macam ni sebab Laravel dah ada routing. So untuk meringkaskan kerja, rasanya sebab tu kenapa dia orang buang. Last benda tu aku pernah tengok pada 5.1, Laravel 5.1, dan actually lepas tu tak ada dah. Sedangkan 5.1 pun dah tak ada kot, 5.1 dibuang, 5.0 is deprecated, tak salah aku. So kita teruskan balik. Bila dia akan daripada slash tadi tu, dia akan baca, dia akan return satu function, daripada satu function itu dia akan return view welcome. Apa yang jadi kat sini ialah apabila seseorang itu masuk daripada slash, dan dia akan run this function, iaitu sila generate view yang bertajuk welcome. Okay, welcome datang dari mana? Seperti macam aku cakap dahulu, welcome ni ialah nama view, dan kalau nak tengok view tu, kita tengok daripada resources, view, dan satu welcome.blade.php. Kalau kita tengok kat sini, kalau aku nak bagi contoh bagaimana sebenarnya yang kita nak tunjukkan tu, kita boleh mulakan dengan create satu, kita panggil sebagai seeder, ataupun macam aku cakap tadi, dalam kita ada database. So sebelum kita nak create database, aku suruh check dulu kat sini korang punya data ada ke tidak. Macam aku gunakan MySQL ataupun Postgre, tak kisah. Okay, sebelum korang boleh mulakan, dan korang kena create dulu lah dia punya database. Untuk memudahkan kerja, aku guna SQLite ya.
aku dah ada create satu database, iaitu aku namakan sebagai my recipe. Dan username and password ni selalunya kalau dalam server local macam ni je lah. Password mungkin ada password yang korang letak sendiri, kalau tak ada pun tak ada masalah. So untuk kita mulakan, kita boleh mulakan dengan jalankan PHP Artisan migrate. Sini bla 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 bla. Okay, so aku dah runkan satu command PHP Artisan migrate. Dekat situ apa yang dibuat ialah PHP Artisan migrate akan run file yang dalam migration, iaitu yang dua ni. So dia akan create dua table, satu user table dengan failed job table. Kalau kita tengok daripada database korang akan ada tiga lah kat situ. Satu failed job table, satu users table, satu lagi migration. Migration ni adalah log kepada PHP Artisan migrate yang tadi korang run. So kat sini nanti akan terangkan lebih lanjut, tapi hari ni kita tak nak bising sangat pasal benda ni, kita terangkan nantilah. So apa yang berlaku kat sini, dia akan create table users, tapi table users ni kosong. So apa yang korang boleh buat adalah boleh run satu lagi command PHP Artisan make seeder user seeder. Make seeder user seeder. Apa yang berlaku, dia akan create satu seed punya table yang ni kita delete sebab tak guna. Okay, so tinggallah user seeder ni. Dalam apa yang berlaku kat sini, dia akan create satu class seeder, maksudnya dia akan extend daripada seeder. Dan kat dalam tu sebenarnya dia akan ada dua, dia akan ada satu benda run, dia akan ada panggil satu function run. So run ni ialah apabila bila kau jalankan satu command, iaitu PHP Artisan seed db seed, dia akan jalankan function dalam run ni, dan kat situ kau boleh nyatakan apa, adakah kau nak generate data sekian-sekian macam tu lah. So sebelum tu kita pergi kepada database seeder, kita uncomment benda ni. Kat sini yang akan senaraikan apa kelas-kelas seeder yang kau nak buat, yang kau nak run. So dekat sini ada dua kaedah yang kau boleh guna. Yang pertama adalah menggunakan kaedah db insert biasa. So kalau db insert biasa, actually kau boleh guna macam ni, user create dalam array. Okay, bila kita nampak kat sini, kat sini dia akan ada satu notice mengatakan kita nak guna kelas, tapi kelas ni tak wujud. Apa yang kita buat, import. Aku import daripada app model user. Kat sini dia akan import kat atas. Kalau kau perasan, use app model user. Ini harus diambil perhatian, kalau tidak nanti dia tak run. So lepas user create, kalau kita tengok dekat dalam table, dia ada the name, email dan sebagainya. Test email test@example.com. Password. Okay, di dalam Laravel, untuk kau create hashing untuk yang kau simpan dalam password, sebab kita tak simpan password plain text, maksudnya bila user tu letak password dia sebagai password ataupun password layer 123 contoh macam ni kan, kita tak simpan password layer 123 dalam database, tapi kita hashkan dia. So untuk menggunakan hash, import class hash, iaitu eliminate support facade hash. So aku rasa kita dah boleh run. Kita test, jalan tak? PHP Artisan seed. Oh silap, sorry, db seed. So apa yang berlaku adalah
dia akan create satu user, itu nama tadi test, email test at example. Lepas tu password, macam tadi aku cakap, dia tak akan simpan dalam password LI 123, tapi dia akan hashkan benda tu macam aku pernah bagi tahu pada episod 1 atau episod 2, iaitu hashing ni adalah perbezaan dia antara hashing dengan encryption. So hashing yang kita gunakan basically adalah MB4 MB string, tak salah aku, tapi kau boleh pilih untuk gunakan, mungkin kau tak nak gunakan yang method yang default, mungkin kau nak guna Argon ataupun Argon 2 yang lebih latest, silakan, tak ada masalah. So tetapi kalau kau guna kaedah macam ni, kau kena create satu-satu. So seperti macam aku bagi tahu sebelum ni, kita boleh gunakan satu lagi method, iaitu kita panggil sebagai factory. So untuk gunakan factory, korang panggil factory, itu kelas dia is user class. Okay. Lepas tu kalau tengok sini amount yang kita perlukan, contohnya aku nak buat 50 user, dan aku punya arahan is create. Apa yang berlaku kat sini, aku tak perlu isi satu-satu ni, tetapi dia akan run melalui factory user class, iaitu kelas mana yang kita nak guna, berapa jumlah, 50, dan kita create. Kita run balik dekat artisan DB seed. Sini apa error dia, unable to connect bla 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 add model user. Okay, dekat sini apa yang berlaku, seperti macam aku cakap sebelum ni, disebabkan kita tak simpan user kita dekat luar, sebab dia dulu dekat luar, sekarang kita dah masuk dalam model. So akan ada beberapa tempat yang dia punya panggil dia ialah gunakan cara yang lama. So kita buka kepada factory, user factory, kat sini kita tengok dia panggil adalah cara yang lama, kita delete ataupun korang betulkan. Aku import kelas balik, app models user. So supposedly dia akan jalan, run balik. Okay, so kita dah settle. Kita tengok data, kita ada banyak data, at least kat sini 51, sebab tadi kita ada nombor 1, tadi kita dah buat test. Apa yang aku nak tunjukkan sekarang ni adalah bagaimana Laravel tu berfungsi untuk memanggil function-function database, data daripada database dan sebagainya. Okay, contohnya aku buat sini, aku nak panggil users punya list of users, function return user all. So kita try kat sini. Apa yang aku nak cuba buat adalah, apabila user tu masuk aku punya domain /users, aku akan return semua data user dan tunjukkan dia. So kat sini kita tambah users, apa yang berlaku, dia akan keluarkan. So actually dia hantar dalam bentuk JSON, tetapi Firefox dia akan automatic beautifykan benda tu, dan dia akan keluar cantik lah. Korang punya mungkin jadi, kalau tengok mula-mula yang ni, dia keluar macam ni. So disebabkan Firefox ni dia ada automatic, dan dia akan keluar cantik lah. So dekat sini apa yang berlaku, dia akan return semua data. So kat sini yang korang boleh setting, mungkin korang nak buat dalam bentuk table dan sebagainya. So basic idea dia macam tu. Korang boleh dapatkan list of data